Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia atau Muslim Volunteer Malaysia MVM bersama-sama dengan rakyat Malaysia, ya, khususnya generasi muda dalam isu kemanusiaan dan aktiviti kesukarelawanan. Jadi program ini akan membincangkan isu-isu semasa berkenaan kemanusiaan, kesukarelawanan, ya, khususnya dari perspektif MVM sendiri sebagai NGO anak muda. Jadi fokus perbincangan RK16 ya adalah mengenai realiti kehidupan rakyat Malaysia yang terkesan daripada segi ekonomi sepanjang musim PKP ini. Perintah kawalan pergerakan ataupun perintah kawalan pergerakan bersyarat mungkin, ya, dan juga bulan Ramadan serta misi bantuan kemanusiaan yang dijalankan oleh MVM sendiri. Okey, baik. Jadi untuk itu, kita akan bersama-sama, ya, dengan dua orang tetamu kita pada waktu ini sebenarnya. Kita ada yang pertama sekali, kita ada Puan Rus Atika Fatin Abdullah yang merupakan pengurus kanan media dan pemasaran MVM, dan juga Puan Nusra Rabiha Yunus, eksekutif kanan projek dan hal ehwal kemanusiaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Ya. Terima kasih juga. Okey, baik. Jadi seperti yang kita ketahui, ya, secara keseluruhannya, ya, COVID-19 ini menjejaskan seluruh dunia. Begitu juga Betul. dengan NGO juga kabarnya, ya, khususnya dalam kerja-kerja bantuan di luar negara terutamanya. Jadi bagaimana di MVM sendiri berkenaan dengan hal ini? Mungkin Puan Rus boleh kongsikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, ya? Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah kami di MVM masih lagi menjalankan kerja-kerja bantuan agihan. Kalau tengok sekarang, Cik Nusrah pun berada di luar kawasan tu hari ni untuk menghantar bantuan. Saya berada di rumah lah. Okey, sama juga dengan mana-mana organisasi ataupun syarikat-syarikat, kami di MVM pun keadaan agak orang panggil ad hoc dan kelang kabut jugalah, sebab kita ini first time kan kita berada dalam keadaan wabak macam ni, dan memang banyak kerja-kerja agihan kami terpaksa ditukar gerak kerjanya. Nanti Cik Nusra akan cerita lebih lanjut. Dari segi staff semua bekerja di rumah. Agihan bantuan pun kami sebenarnya tidaklah ramai petugas, hanya dalam 15-17 orang sahaja. Jadi antara gerak kerjanya kami banyak berkolaborasi untuk waktu wabak PKP, wabak COVID-19, waktu PKP ni lah. Itulah sedikit keadaan dekat MVM sekarang. Okey, baik. Jadi dari sudut macam penerimaan sumbangan daripada pihak lain bagaimana? Masih sama ataupun kalau kita lihat kan, Oh, ya. Puan Rus, ramai sekarang ni di musim PKP ni kita tengok, wow, ramainya yang memberi, yang Betul. Okey, Alhamdulillah memang waktu-waktu PKP dan juga ditambah juga kita sekarang berada dalam bulan Ramadan yang mulia ni, memang kami sangat-sangat bersyukur. Rakyat Malaysia sangat-sangat supportif, sangat-sangat memberi sokongan. Banyak kami menerima amanah-amanah rakyat Malaysia untuk disampaikan kepada orang-orang yang memerlukan lah. Memang kami sangat-sangat sibuk waktu ni dalam mengagihkan bantuan lah, sebab dana pun kita Alhamdulillah MVM kita memang beroperasi secara platform boleh dikatakan 90% daripada 2016 lagi. Jadi waktu kritikal macam ni, kita bersedia dari segi platform di atas talian online. Kita ada website dan juga laman-laman media sosial untuk dihebahkan berita-berita terkini atau perkongsian terkini tentang agihan kita. Jadi rakyat Malaysia pun boleh tahu dengan cepatlah, Alhamdulillah, dan mereka pun boleh terus buat sumbangan kepada laman sosial kita di website kita juga. Ya, itu dia kan, ramai yang mengambil peluang sebenarnya bersempena dengan bulan Ramadan terutamanya, dan juga musim PKP ini kan, ya, menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Okey, baik, Cik Nusra, kita nak tanya juga ni kan. Difahamkan MVM tetap sampaikan bantuan Ramadan untuk rakyat Malaysia
Jadi kita nak tahu bagaimanakah gerak kerjanya dijalankan dan apa yang berkaitan lah tentang gerak kerja bantuan Ramadan ini di MVM. Okey, jika di Muslim Volunteer Malaysia sebenarnya kita bermula memberikan bantuan ni sejak daripada 17 Mac lagi. Sehari sebelum PKP bermula, kita dah sehari sebelum PKP bermula, dan malam tu saya masih ingat PM umumkan yang bahawa PKP ni akan dijalankan. Masa tu kami dalam kepala kami dah teringat dah asnaf-asnaf dan juga keluarga kurang upaya, seperti ada seorang satu keluarga ni kurang upaya daripada segi kurang daya penglihatan. Kedua, suami isterinya buta. Kalau ketika itu kita dimaklumkan bahawa ramai yang panic buying, tapi kalau bagi golongan seperti ini macam mana dia orang nak panic buying? Mereka nak keupayaan mereka nak keluar tu pun agak sukar. Jadi kita menyalurkan bantuan tu daripada 17 Mac sehinggalah ke Ramadan ini, dan antara bantuan yang kita salurkan adalah dari segi pack makanan asas, kita salurkan alatan perubatan dengan kerjasama melalui Imarat, dan seterusnya seperti keperluan bayi, pamper, susu, sebab kita sedia maklum bahawa memang ramai sangat yang terjejas disebabkan PKP yang berlaku. Dan jika di bulan Ramadan pula, kita salurkan bantuan seperti juadah bersahur dan juga juadah berbuka puasa lah di rumah kebajikan, dan juga rakan jalanan kita di Anjung Singgah baru-baru ni. Dan kita juga baru-baru ni ada salurkan bantuan dari segi orang kata perbarangan asas sebanyak 400 pack makanan kepada 400 keluarga di PPR Lembah Subang. Jadi gerak kerja tu agak berbeza disebabkan kita kena follow SOP yang telah ditetapkan, norma baru. Sepertinya kita kena cek suhu, kita kena sanitize tangan dulu. Dari segi tu kita kena jagalah supaya penularan wabak tu tidak dapat dikurangkan. Baik. SOP gerak kerja tu sangat diperketatkan lah. Betul. Dari segi kebersihan. Walaupun SOP diperketatkan, yang kita kagum adalah bantuan tetap juga dapat disalurkan kepada penerima manfaat. Okey. Mungkin bila gerak kerja terbatas kan, kuantiti yang terlibat juga terbatas. Mungkin Cik Nusra boleh kongsikan, ada tak mungkin rasa macam keletihan tu ada lebih sikit kan, berbanding hari kebiasaan ataupun bukan musim PKP ni? Okey, dia punya orang kata apa, semangat ataupun tenaga yang diperlukan untuk menghantar bantuan sepanjang PKP ni lagi luar biasa daripada hari biasa. Sebabkan kapasiti yang dibenarkan, kalau sebelum ni PKP hanya 2 orang petugas sahaja yang dibenarkan untuk menyalurkan bantuan. Jadi kita perlu bekerjasama dengan pihak rela, perlu bekerjasama dengan NGO lain ataupun dengan JKM sendiri untuk menyalurkan bantuan. Jadi saya nampak walaupun kapasitinya tu telah diminimaskan, tapi dari segi jalinan kerjasama dapat diperluaskan juga. Kita juga dapat menjalinkan hubungan kerjasama dengan agensi lain, dan dalam masa yang sama kena kuatkan semangat, walaupun kadang-kadang orang kata memberi bantuan ni kenapa macam kena tangkap gambar dan sebagainya. Ada macam contoh orang mengatakan kepada organisasi, kenapa kalau pergi bantuan kena tangkap gambar ataupun perlu dokumentasi. Sebab kami di MVM ataupun di NGO lain, saya percaya kita memegang amanah rakyat Malaysia. Betul. Yang sememangnya kita perlu mempamerkan ke mana sumbangan rakyat Malaysia ni disalurkan. Ya, buktilah. Tak ada bukti orang cakap juga kan. Betul. Dari situ pun kena kuatkan semangat juga. Itulah dia kan. Kata-kata manusia ni kan macam-macam kan. Terdengar juga kan bila ustaz-ustazah kongsikan sekarang ni nak buat amal ni, nak kena tunjuk ke tak nak tunjuk. Sebaik ustaz-ustazah kata semua bergantung pada hati sebenarnya. Betul. Sabar. Sedikit saya nak berkongsi macam pada saya secara peribadi, bila melihat ada sesiapa, tak kisah NGO ataupun orang persorangan bila buat kerja kebajikan, memberi sedekah dan sebagainya, kita rasa terdidik sebenarnya. Kita tak ada rasa dia menunjuk pun. Jadi tak ada masalah. Lepas ni kalau nak tengok MVM kongsi sebab apa tu, nak buktikan bahawa gerak kerjanya betul-betul dijalankan dengan penuh amanah. Betul kan? Okey, baik. Dan
Puan Ros, kita nak tahu juga Yes. tentang misi MVM pada Ramadan inilah terutamanya kan. Apa perbezaannya kalau nak dibandingkan dengan Ramadan yang lepas kan? Kita dah tahu dah Ramadan kita tahun ni dengan PKP-nya dan sebagainya. Mungkin ada lagi Puan Ros nak tambah. Oh, memang Ramadan tahun ni sangat-sangat berbeza dengan tahun-tahun lepas. Antaranya kita semua tak boleh balik raya lah. Itu dah tentu ya. Sudah tentunya. Okey, bagi salah satunya Ramadan kali ini istimewanya adalah kita boleh nampak kesatuan rakyat Malaysia tu sendiri dalam menangani wabak ni dan juga dalam membantu orang-orang yang memerlukan. Memang betul kita lihat di media sosial ada sahaja isu-isu negatif yang dipamerkan. Sebenarnya di sebalik itu terlalu banyak lagi perkara-perkara positif yang kami sendiri lalui di lapangan yang kita tak nampak. Sebab kita berada di lapangan ni, kita nampak individu-individu yang tak famous, yang biasa-biasa sahaja, tapi semangatnya nak membantu kita tu luar biasa sekali. Sebagai contoh lah, saya ada satu pengalaman, saya tengah reply message orang-orang yang nak menderma apa semua kan. Saya sangat-sangat terharu sebab ada seorang akak ni, dia berkongsi resit lah sebab sebagai bukti yang dia dah salurkan sumbangan ke kempen mana-mana. Dan resit ni pun sangat penting juga sebab ada juga isu kenapa kena bagi resit kan. Sebab kita bukan nak beli. Sebenarnya resit sumbangan ni pun sangat penting juga untuk kami record. Sebab kalau bagi derma tidak melalui website dan terus direct kepada akaun, kami tak ada record yang orang panggil ke mana kempen tu akan pergi. Jadi bila dia bagi resit, kami tahu okey, kempen ini adalah untuk kempen Ramadan di Malaysia, kempen ini adalah untuk dana ini untuk Ramadan di di Syria contohlah kan. Jadi berbalik pada cerita saya tadi, akak tadi, saya sangat terharu. Mungkin dia pun tak perasan, dia telah bagi kat saya screenshot yang ada orang panggil nampak dia punya nilai keuangan yang balance tu. Okey. Tapi saya sangat-sangat terharu. Maksudnya baki tak tertutup lah. Baki dia tak tertutup. Mungkin dia tak perasan ke apa kan. Saya tengok nilaian baki yang ada tu lebih sedikit daripada nilai sumbangan yang dia bagi tu. Ya Allah, saya rasa macam hebatnya manusia ni. Mereka mendahulukan orang lain, mereka tahu yang ramai lagi yang lebih susah. Dan yang paling penting, kita percaya satu rezeki yang kita kongsikan 10 kali ganda yang Allah akan balas balik pada kita lah. Itu antara keajaiban dan istimewanya Ramadan tahun ni berbanding dengan Ramadan tahun lepas. Satu lagi, apa yang membezakan kami di NGO, Ramadan tahun ini kami memang agak orang panggil bersedih jugalah sebab kita tidak dapat turun padang ke lapangan di misi-misi luar negara. Kami terpaksa menyerahkan agihan tu diamanahkan kepada rakan kolaborasi kami di luar negara lah. Itu antara cabarannya lah sebab kita pun faham dengan situasi sekarang ni. Tapi tak apa, kami di NGO memang 100% fokus kami di Malaysia lah, agihan bantuan ini. Okey, baik, itu dia kan ya, sedikit terjejas tapi tidak menjejaskan sehingga tidak langsung membuat sumbangan. Betul. Dan juga bantuan kan ya, Puan Ros kan. Okey, dan Cik Nusra, kita nak tahu juga macam mana pula keadaan rakyat Malaysia, tahap terjejas itu bagaimana? Memang sangat terjejas ataupun masih okey lagi, bagaimana? Okey, kalau diikutkan survey yang telah dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak kalau tak salah saya 46.6% yang terjejas akibat PKP dan lebih daripada 15,000 orang pekerja swasta yang telah diberhentikan. Dan orang kata apa, 46% tu daripada 182 ribu individu yang terjejas akibat PKP. Sebab
Lagilah kalau yang contoh peniaga-peniaga kecil yang mengharapkan upah harian ataupun peniaga pasar malam yang memang tak boleh nak buat operasi sepanjang PKP. Betul. Mereka adalah antara orang-orang yang sangat terjejas yang perlu dibantu. Seterusnya golongan OKU yang tak dapat nak, contohnya sebagai contoh, kita kalau contoh ada duit pun kita kena pergi beratur dan membeli barang, tapi mereka apatah lagi sebanyak PKP ni, kebersihan yang kena jaga, lagilah mereka terdedah dengan penularan wabak ni dan perlu diberi perhatian, dan pada saya tak ada siapa pun yang patut dipinggirkan. Dan boleh katakan hanya 6.2% ataupun 6.2% sahaja yang tidak terjejas. Maksudnya yang terjejas tu sangat-sangat banyak akibat PKP. Dan ni pun alhamdulillah bila dah PKPB ni dah, orang kata apa, dah ada PKPB ni adalah yang bersyarat kan. So maksudnya ada syarikat yang boleh buat operasi dan sebagainya, sedikit sebanyak dapat membantulah merancangkan lagi ekonomi, membantu lagi menjana pendapatan keluarga. Tapi tetap kami menerima lebih dari 200 permohonan bantuan sehingga kini, malah lebih lagi yang memohon bantuan dari segi barangan asas, keperluan bayi, pampers, susu dan sebagainya. Sebab kita tahu yang pampers dan susu ni sangat-sangat mahal dan juga sangat-sangat penting, essential untuk bayi dan sebagainya. Apatah lagi makanan. Itulah. Kan ya, betapa ramainya. Itu realiti lah di Malaysia. Kan ya, ramainya yang memerlukan bantuan kita sebenarnya di luar sana kan ya. Betul. Tapi pihak MVM tetap juga cakna kan dengan situasi yang berlaku ini kepada rakyat Malaysia. InsyaAllah. Betul. Alhamdulillah. Orang kata apa, hashtag kita jaga kita, hashtag lagu satu, kita jaga semua. Itu dia. Kira bangsa dan agama. Betul. Itu dia, ya Allah, baiknya kan ya. Itulah orang kata sebagai insan manusia kan, kena sentiasa ada sikap mengambil berat. Tak kira kadang ambil berat kat keluarga je kan ya, tapi kita ni dah terdidik untuk mengambil berat walaupun bukan seagama, bukan saudara mara sekalipun ya. Okey, baik. Kita nak tahu juga Puan Ros, macam di MVM sendiri ada tak penyertaan volunteer baru? Bagaimana? Volunteer baru. Okey, volunteer baru dan juga volunteer yang sedia dengan kita. Alhamdulillah, penyertaan dari segi bantuan secara hebahan online tu memang banyaklah. Cumanya untuk pada waktu PKP sebelum ni kita terhadkan penyertaan volunteer kita sebab kita pun dibenarkan hanya 2 orang petugas sahaja untuk turun ke lapangan sebelum ni. Jadi kita pun tak nak merisikokan sukarelawan kita lah untuk bertugas di lapangan. Biar kami sebagai petugas NGO ni yang turun dulu, yang tengok dulu keadaan macam mana. So alhamdulillah pada waktu sekarang ni PKPB memang ada volunteer kita yang bantu sebab sekarang pun kita dah boleh keluar lebih daripada 2 orang dengan juga volunteer daripada rakan-rakan kolaborasi kami lah. So alhamdulillah memang semua orang sangat-sangat baik peranan. Ada orang yang tidak dapat membantu dari segi RM1, mereka nak bantu dari segi tenaga. Ada orang yang tidak dapat bantu dari segi tenaga, kadang-kadang mereka membantu dari segi sharing. Walau hanya sharing satu kempen di media sosial, kita tak tahu berapa ramai yang kita dapat bantu daripada sharing itu, hebahan itu. Janji hebahan itu adalah hebahan yang positif lah. Itu dia. Itulah. Jadi maksudnya melalui platform media sosial ini sebenarnya boleh dimanfaatkan untuk kebaikan ya Puan Ros ya? Betul. Sangat-sangat bermanfaat jika kita guna secara berhemah dan juga secara positif. Okey, baik. Dan Cik Nusrah, kita nak tahu juga kan selepas program Minat Ramadan pun nak habis dah ni insya-Allah ya. Dan akan datang apa yang bakal menanti aktiviti di MVM sendiri? Okey, insyaAllah di MVM sendiri kita juga merangka dari segi selepas orang kata apa, pasca PKP ni lah. Dari segi macam sekarang ni kita salurkan bantuan makanan, tapi mungkin selepas pasca PKP ni kita akan salurkan dari segi bantuan untuk macam mana mereka nak menghidupkan semula pendapatan keluarga, ekonomi keluarga mereka melalui mungkin kita boleh salurkan bantuan perniagaan yang seperti yang kita pernah ada lah di MVM. Kita ada program Bistart, kita salurkan bantuan perniagaan untuk mereka jana ekonomi diorang sendiri. Sebab sekarang kita bagi ikan, tapi ikan tak selama-lamanya diorang boleh makan, tapi dengan kita bagi joran, insyaAllah
mereka boleh menjana ekonomi diorang tu dengan sendirinya. Itu apa yang fokus kita selepas pasca PKP, dan insya-Allah banyak lagi program yang kita rangkakan untuk membantu masyarakat secara menyeluruh. Dengan kita tackle isu-isu tanpa kira bangsa dan juga agama. Okey, baik, sangat menarik. Dan mungkin Puan Ros boleh kongsikan macam kerjasama dengan pihak luar negara. Okey, apa antara aktiviti yang dilakukan oleh MVM sendiri? Okey, untuk tahun ni memang kita tak dapat turun panas sendiri. Jadi macam biasa, dia sama juga seperti tahun-tahun lepas, kita memang agihkan barangan-barangan asas, keperluan asas dahulu. Keperluan asas barangan dapur lah, contohnya minyak, tepung, roti dan sebagainya lah. Sebab kita tahu di keadaan luar negara dia lagi kritikal daripada Malaysia sebenarnya. Sebab kita pergi ke kem-kem pelarian apa semua ni kan. Sebelum ni pun kami dapat berita yang ada puluhan kemah-kemah yang terbakar di kem pelarian di Syria. Jadi keutamaan mereka adalah dari segi pakaian, makanan dan juga tempat tinggal. Yang paling sedih sebelum ni, semasa kebakaran berlaku pada minggu lepas, ramai pelarian terpaksa berteduh di bawah pokok sahaja dulu. Bayangkanlah dengan waktu musim panas, dalam keadaan berpuasa, habis semua pakaian, makanan, tempat tinggal mereka rosak, musnahkan. Jadi itu yang utama. Aktivitinya memang kita akan salurkan emergency relief kita, bantuan-bantuan makanan untuk kelangsungan hidup dahulu. Dan kita juga ada juga fasa-fasa di mana kita akan bantu dari segi pendidikan. Contohnya sebelum ni kita pernah bantu di pelarian Uyghur untuk pendidikan anak-anak Uyghur di Turki. Itu antara contoh-contoh fasa pendidikan, sebab kita yakin, kita percaya hanya dengan pendidikan sahaja anak-anak ini akan jadi generasi yang lebih baik lah. Dan mengubah ekonomi keluarga mereka juga. Itu antaranya di masa hadapan ya. Di masa hadapan, insya-Allah. Ya. Kalau kata dapat dikongsikan secara keseluruhannya lah, berapa ramai sebenarnya kalau kata yang di luar negara ini kan, bantuan yang MVM perlu sediakan? Okey, kita buat dua kategori lah. Satu, bantuan di luar negara, memang biasanya kita akan buat crowdfunding, kumpul dana dalam amount yang sangat besar, sebab kita bukan pergi selalu. Kita hanya pergi 2 musim sahaja, musim Ramadan dan juga musim sejuk. Jadi pengumpulan dana tu amount dia sangat besar. Ini antara yang saya cuba highlightkan di sini supaya tidak ada lagi salah faham, di mana ramai antara orang-orang yang baru mengenali MVM, mereka salah faham. Mereka ingat kita hanya bantu di luar negara sebab amount dia besar. Amount besar disebabkan kita hanya pergi 2 kali sahaja. Jadi biasanya kita akan cuba bantu seramai yang boleh, dan ketika ini lebih daripada 20,000 pelarian yang kita bantulah setiap kali misi yang kita jalankan. Dengan nilaian sumbangan daripada rakyat Malaysia antara 300,000 hingga 500,000. Alhamdulillah. Dan juga boleh saya kongsikan sedikit untuk di Malaysia. Okey. Alhamdulillah untuk misi Ramadan tahun ini pertama kali kita buka kempen yang jumlah yang sangat besar juga untuk rakyat Malaysia, khas untuk rakyat Malaysia. Sebab before this kita hanya buka kempen berdasarkan permohonan bantuan yang kami terima, dan kita tidak buka terlalu besar sebab kita permohonan tu cukup dananya cukup di antara penderma-penderma yang setia dengan MVM. Tetapi pada tahun ni sangat berbeza sebab kita ada pandemik COVID-19 ni, permohonan bantuan tu sangat-sangat tinggi. Bila masuknya waktu Ramadan, kami macam Cik Nusrah bagi tahu tadi, kami terima lebih daripada 200 permohonan. Setiap hari tu ada saja permohonan. Jadi saya bersama tim, kita susun balik gerak kerja. Kami memang buka satu kempen besar di mana kita panggil misi bantuan Ramadan untuk Malaysia. Dan alhamdulillah setakat ini kita sudah berjaya mengutip hampir 100,000 lebih, 120,000 macam tu. Dan memang terus dilaksanakan oleh tim kita yang diketuai oleh Cik Nusrah
untuk salurkan, agihkan bantuan-bantuan makanan, wakaf Al-Quran. Kita ada juga kolaborasi dengan usaha Haraki untuk wakaf Al-Quran, untuk makanan-makanan sahur, buka puasa, semuanya melalui kempen ini. So alhamdulillah memang kempen ini pun berjalan dengan sangat lancar dan rakyat Malaysia memang sangat-sangat pemurah dan sangat-sangat menyokong. Itu dia, alhamdulillah kan, dalam negara, luar negara, semuanya tak terlepas pandang ya. Semuanya MVM tetap jaga sama rata sebenarnya kan. Okey, dan ya Cik Nusra, kita tak tahu kan ni orang kata apa tahu. Yang duduk-duduk je dengan yang pergi on ground kan, pergi di lapangan lain rasanya kan, mencabar kita yang turun padang ni. Mungkin ada apa yang nak dikongsikan sebagai mereka yang turun padang untuk hantar bantuan. Okey, kalau sebelum PKP kita boleh minum air lagi kan. Kita boleh makan lagi. Ya, betul. Semasa kena bawa bekal Ramadan ni dia memang bukan, tapi semasa Ramadan ni dia luar biasa baiknya. Kita memang kena kuatkan semangat. Sebagai contohnya itu kami tengah agihkan ayam. Tengah-tengah hari tu nak air ayam tu pun nampak macam sangat ya Allah, dah rasa sangatlah. ya Allah, saya rasa sangat dahaga, sangat haus. Dahaga sangat tu kalau nampak ayam berdahaga. Itulah. Jadi macam bila kita turun ke lapangan ni memang kita kena kuatkan semangat, kena ceria. Dan apa yang paling menyayat hati saya ingat lagi bila orang kata kita menyalurkan bantuan, masa tengah packing barang tu tiba-tiba ada penerima bantuan datang. Dia kata dia nampak lah barang-barang yang diberikan tu, dia kata ya Allah, ni yang memang makcik nak selama ni, makcik nak beli tapi tak mampu. So rasa macam ya Allah kabulkan doa mereka tu melalui kami yang menghantar. Kami ni ibarat macam postman sahaja, tapi rakyat Malaysia yang sebagai orang yang telah menyumbangkan itulah sebagai hero sebenar. Kami ni hanya postman saja yang menghantar. Jadi orang kata betapa sangat berharganya sumbangan rakyat Malaysia ni kepada penerima bantuan kita lah. Dan apabila kita turun di lapangan ni, macam yang saya cakap, memang kena kuat semangat, especially bulan Ramadan. Itu dia kan. Itulah apa yang kita nak kongsikan, masing-masing ada peranan masing-masing kan ya. Betul, masing-masing ada peranan masing-masing. Ya kan, kita mungkin ada duit tapi tak ada tenaga. Kan. Betul. Mungkin kita ada tenaga tapi tak ada masa. Itulah dia kan, bila didatangkan dengan kepelbagaian orang yang dapat memenuhi di antara satu sama lain, itu yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Betul. Okey, jadi dalam mungkin macam Cik Nusra nak kongsikan dalam banyak-banyak aktiviti kan atau program yang dijalankan, yang paling menggamit lah, yang paling teringat sehingga ke hari ini, tahap kesusahan ataupun keperluan bantuan si penerima manfaat itu. Apa yang paling saya sedih sekali lah pada side saya apabila saya masa tu mengikut tim untuk menghantar bantuan directly ke rumah, sebab mereka tak dapat pergi ke tempat agihan di Masjid Kota Damansara. Dua orang pasangan ni adalah pasangan OKU Pekak dan Bisu. Kami mengalami kesusahan dari segi macam nak berkomunikasi dengan diorang, tapi akhirnya dengan menggunakan bahasa body language yang kita sedia maklum, kita sedia tahulah. Jadi kita dapat juga berkomunikasi dengan diorang. Tapi saya nak cakap kat sini betapa ramainya sebenarnya orang yang terjejas, yang mungkin masa PKP ni baru kita tahu rupanya ada orang yang terjejas, rupanya ada orang yang memerlukan lagi. Dan istilah panic buying dalam kalangan orang-orang yang susah ni tak ada, sebab mereka tak ada capital. Macam mana dia orang nak pergi beratur, nak panic buying kan. So macam sepenarlah terdengar daripada berbual dengan salah seorang penerima apabila pergi ke rumah dia. Dia kata kat saya, kami yang miskin, terima kasih lah sebab sudi salurkan bantuan, ingat lagi kat kami. Sebab kami ni orang kata duitnya tak ada, macam mana nak pergi beratur, nak dapatkan barang-barang asas kan. Sebab masa tu pun pula rak dah kosong dan sebagainya, agak sedih lah sebab kita tahu, kita faham yang masa tu rakyat Malaysia tengah cemas lagi. Sebab PKP ni first time, kita ni kira 2020 ni dalam sejarah orang kata. Betul-betul. Dalam sejarah. Betul lah kan. Jadi so bila dia cakap macam tu, saya rasa macam sangat sedih lah. Jadi Alhamdulillah kita pun dah tak lagi cemas macam dulu, dan rakyat Malaysia pun sangat prihatin. Dan ada lagi satu kisah yang saya ingat, saya ada follow up satu penerima bantuan ni.
Saya tanya dia apa keperluan yang dia perlukan. Dan dia kata, tak apalah dek dahulukan orang lain, saya tunggu BPN. Maksudnya dia tak ada sifat yang dia nak semua bantuan, nak meminta. Dia akan macam kalau dia ada lagi, dia akan dahulukan orang lain. Masya Allah. So, hebatnya kan. Itulah dia. betul. Kita punya orang kata apa paniknya kita, menggelabahnya kita masa belum PKP tu, kita ni makan lagi. Ini mereka lah. Betul. Betul. Sebab tu kadang-kadang kita dengan apa yang berlaku sekarang ni, sebenarnya kita cukup terdidik sebenarnya merasai bagaimana orang susah rasa. Betul. Kan ya, mungkin belum lagi Ada hikmah lah. ada hikmah sebenarnya yang perlu kita pelajari, dan apabila kita melihat dari sudut yang positif sebenarnya. Okey, baik. Dan mungkin macam Puan Ros sendiri kan boleh kongsikan harapan MVM sendiri kan untuk Ramadan ini, okey, ataupun untuk yang akan datang nanti ya, kepada semua pemberi sumbangan ataupun kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Apakah harapan? Okey. Harapan, Alhamdulillah, first sekali saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Malaysia, sebab kami faham bukan macam Cik Nusra beritahu tadi, memang hampir lebih daripada 50% yang terjejas, tapi sumbangan mereka tetap salurkan. Kami faham ramai majoriti penyumbang di Muslim Volunteer Malaysia sendiri adalah mereka dalam golongan B40 itu sendiri dan juga N40. Dan mereka inilah boleh dikatakan penyumbang yang terbesar yang membantu setiap gerak kerja, kempen-kempen dan misi-misi bantuan di Muslim Volunteer Malaysia. Kami sangat-sangat berterima kasih, kami sangat-sangat terharu. Oleh sebab itu juga kami di MVM cuba sedaya upaya untuk sampaikan orang panggil maklumat-maklumat terkini, informasi-informasi yang benar, agihan bantuan tersebut supaya mereka pun rasa happy. Bila mereka tengok gambar, mereka rasa oh ini bantuan yang aku salurkan, alhamdulillah dah sampai kepada orangnya. Itulah harapan saya kepada mereka yang tidak berpeluang untuk menderma dari segi wang ringgit ataupun tenaga. Cukuplah hanya berkongsi berita-berita yang sahih dan cukuplah hanya tinggal di rumah buat waktu ini sehinggalah kita semua pulih, insyaAllah. Baik. Jadi macam ni untuk Cik Nusra sendiri pula bagaimana? Okey, untuk saya, harapan saya, sebelum saya kongsikan harapan ni, saya ada nak kongsikan sedikit lah kata-kata semangat. Boleh. Untuk semua pejuang kemanusiaan dan juga orang yang terlibat dengan memberikan bantuan ni. Kata-kata ni daripada one of my good friend, iaitu Fatin Sofian Tuan Muhammad Khairul Anwar. Dia katanya, dan memberi semangat kepada saya jugalah. Dia kata, memberi dan bahagia umpama sungai dan batu, mengalir terus laju untuk menuju syurga yang dirindu. Bermaksud, kita apabila kita memberikan bantuan ni, kita tak boleh harapkan walaupun secebis terima kasih daripada penerima bantuan. Kita memang kena buat hanya untuk redanya. Itu yang memberikan semangat, dan juga daripada kalis, daripada orang kata apa, sedikit sebanyak kuat daripada kalau contoh ada orang macam salah faham ke dengan gerak kerja kita ke dan sebagainya. Benda ni bila kita buat lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah, insya-Allah kita akan terus bersemangat dan bantuan tu pun akan terus disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan harapan dan saya agar kita sama-sama untuk semua jadi masyarakat yang prihatin mungkin kepada jiran, kepada keluarga yang mungkin kita tak tahu punya susah dan sebagainya. Dan kita tak boleh judge juga. Sebagai contohnya, kita pergi ke rumah penerima bantuan, rumah besar tapi sebenarnya dia dah mungkin diberhentikan kerja, dia dah mungkin dah tak ada simpanan dan sebagainya, sebab lebih 69.7% sebenarnya yang simpanannya hanya boleh bertahan selama sebulan. Itulah dia kan. Boleh apatah lagi. Betul tu, apatah boleh lagi yang macam diberhentikan kerja dan sebagainya. Kan lagu ni paling tepat. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Betul. Saya setuju sangat tu dengan kenyataan Cik Nusrah tu kan. Kita tengok kita tahu dia senang sebelum ni, tapi kita tak tahu apa yang berlaku pada beliau kan ya, disebabkan pandemik ini. Jadi seboleh-bolehnya kita jangan cepat menilai kan. Mungkin dia lagi susah daripada kita, hutangnya mungkin lebih daripada kita dan sebagainya kan. Betul. Okey. Baik, jadi insya-Allah dalam masa mungkin sehari dua hari lagi ni kita akan menyambut Syawal. Okey. Dan untuk apa harapan pada bulan Syawal ini sendiri? Mungkin Cik Puan Ros boleh kongsikan. Okey, harapan pada bulan Syawal ni kita
saya nak ucapkan tahniah kepada semua barisan frontliners. Kita tak kira lah petugas di hospital, polis, askar, rakan-rakan NGO dan siapa saja yang berada di barisan hadapan dan juga di barisan belakang sebenarnya, yang kita tak tahu mereka pun berbakti sebenarnya kan. Teruskan bahagia di hari Syawal. Jangan sedih kalau kita tak dapat pulang beraya tahun ni. Tak apa, ini sejarah untuk Malaysia. Betul. Dan teruskan menyokong misi-misi bantuan, tidak kira mana-mana NGO, bukan sahaja di MVM atau di MVM dan juga di rakan-rakan NGO kami juga. Teruskan menyokong mana-mana sahaja kerja-kerja kebajikan. Okey. Itu sahaja. Nak buat ucapan raya tak? Silakan. Okey, Silakan. Yelah, untuk apa orang kata pemberi sumbangan kan ya di MVM sendiri, petugas-petugas di MVM sendiri kan ya, pengorbanan mereka ini yang sangat luar biasa yang mungkin tak mampu dilakukan oleh orang lain, tapi inilah mereka yang berjuang ya, pejuang-pejuang kemanusiaan bak kata Cik Nusrah tadi. Cik Nusrah terkeluar rasanya Tak apa. Mulakan dengan Puan Ros. Saya wakil daripada Muslim Volunteer Malaysia dan juga wakil kepada Presiden kami Muhammad Fauzan Abdul Syukur ingin ucapkan selamat hari raya kepada semua penderma-penderma sukarelawan Muslim Volunteer Malaysia khasnya yang terlalu banyak menyokong kami, tidak kira waktu kami susah, waktu kami senang. Memang terlalu banyaklah doa-doa daripada anda semua. Semoga raya ini, Ramadan ini jadikan kita manusia yang lebih positif, manusia yang lebih bermanfaat kepada semua. Dan juga kepada semua rakyat Malaysia. Patuhlah arahan daripada kerajaan kita, insyaAllah. InsyaAllah. Sedikit daripada Cik Nusrah, silakan. Okay, minta maaf tadi ada masalah teknikal sikit. It's okay, tu baik. biasa berlaku. InsyaAllah. Ucapan saya selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya barisan frontliners kita yang terus berjuang untuk mengurangkan dan melawanlah penularan wabak COVID-19 ni. Seterusnya kepada ayah dan bonda saya yang sangat orang kata apa, di kampung halaman yang sangat memberi sokongan lah ketika anaknya berjuang di sini. Saya percaya kepada semua yang tak dapat balik kampung pun ibu bapa yang terus menyokong, sebab kita tahu yang raya tahun ni memang dia luar biasa sikit. Dia memang lain macam, dia bukan macam yang tahun-tahun lepas. Ikutilah norma-norma baru, kita kena biasakan dengan norma baru. Mungkin kat rumah kita sebelum ni tak ada sanitizer, tapi dah sekarang ni kalau contoh ada saudara nak datang beraya dan sebagainya, dah memang kena ada sanitizer dan sebagainya. So kuatkan semangat, sentiasa bahagia sebab hari Syawal ni adalah hari kemenangan. So kita raikan, tapi raikan Dengan cara baru, gembira dengan cara baru, dengan norma baru, insya-Allah. Tak ada masalah, orang kata teknologi ada kan, lagi dekat sebenarnya. Betul. Dekat di wajah. Betul. Okey, baik. Selalu ada dalam doa, insya-Allah. Tepat sekali. Itu yang paling penting kan, dalam doa tu yang dah tentunya sampai bila-bila kan. Okey, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih ya kepada kedua-dua tetamu kita dalam program Rentas Kemanusiaan bersama-sama MVM ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ros Atika Fatin Abdullah ya, yang merupakan pengurus kanan media dan pemasaran MVM, kepada Cik Nusrah Rabiha Yunus, Eksekutif Kanan Projek dan Hal Ehwal Kemanusiaan. Terima kasih kita ucapkan kerana bersama-sama dengan kami. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama juga. Ya, jadi kita doakan segala usaha yang dilakukan oleh MVM sendiri dipermudahkan oleh Allah SWT ya, dan kita juga sama-sama ya orang kata ringankan tangan, ringankan jiwa sebenarnya dalam memberi sumbangan dalam apa jua bentuk sekalipun. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Ros dan juga Cik Nusrah. Baik, terus sahaja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Program Rentas Kemanusiaan itu tadi dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Jom sertai #VolunteerMVM sekarang. #Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia. Demi